Soal mal maksud min nuzulil Quran. Apakah Al-Quran itu, apakah maksud diturunkan Al-Quran ataupun apakah tujuan diturunkan Al-Quran? Pertama, awalan hidayatun nas, supaya ia menjadi hidayah kepada manusia. Thanian, al-i'jaz. Al-Quran merupakan mukjizat, yaitu mukjizat untuk Nabi SAW. Tujuannya ialah untuk menjadi mukjizat di mana ia untuk melemahkan musuh, seperti orang-orang kafir. Yang ketiganya at-ta'abbud bitilawatihi. At-ta'abbud bitilawatih, maksudnya yaitu Al-Quran ini diturunkan sebagai sebuah kitab untuk ibadat, di mana membacanya adalah ibadat dan diberi pahala yang besar. As-soal, mal murad bihidayatil Quran? Apakah yang dimaksudkan hidayatul Quran? Al-jawab, lihidayatin nas ila ma yus'iduhum fid dunyahum wa akhiratihim. Maksudnya Al-Quran itu merupakan hidayah kepada manusia, ataupun untuk hidayah manusia, memberi hidayah kepada manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Bagaimana mereka nak hidup di dunia? Bagaimanakah mereka untuk mencapai kehidupan di dunia? Yaitu Al-Quran. Di dalam Al-Quran mengandungi banyak ayat-ayat yang mengajar manusia, mendidik manusia bagaimana cara nak hidup, bagaimana cara mencari makanan yang halal, bagaimana mencari rezeki-rezeki yang halal. Al-Quran juga mengajar mereka untuk mencapai kebahagiaan di dunia, di akhirat. Seperti manusia wajib mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia dipimpin oleh Al-Quran dari segi akidah, dari segi ibadat, cara beribadat. Al-Quran juga mengajar akhlak manusia. Baik, setelah kita mengenali hidayah, yaitu Al-Quran merupakan hidayah kepada manusia, maka di sini kita diberi petunjuk ataupun beza di antara hidayah. Ya, keistimewaan setiap hidayah ataupun perbezaan. Hidayah itu terbagi kepada 3. Pertama dinamakan hidayah ammah. Ya, secara umumnya Al-Quran itu merupakan hidayah kepada manusia. Justru kemudian hidayah itu terbagi kepada 3 ataupun mumayyizat, perbezaan antara 3 hidayah. Pertama, hidayatul ammah. Yang kedua dinamakan hidayatul tammah. Dan yang ketiga ialah hidayatul wadihah. Apakah yang dimaksudkan dengan hidayatul ammah? Al-murad bi hidayatil ammah annaha syamalat as-saqalaini al-insu wal jin fi kulli zamanin wa makanin. Hidayah ammah ialah hidayat yang dituju kepada 2 makhluk utama. As-saqalain maksudnya makhluk yang berat ataupun makhluk mukallaf, iaitu al-ins wal jin, manusia dan jin, fi kulli zamanin wa makanin, pada setiap zaman dan setiap tempat. Di mana sahaja hidayah ini sampai kepada mereka, maka mereka wajib menerima hidayah ini ataupun Al-Quran. Yang kedua, hidayatul tammah. Annaha tadammanat umuran yahtajun nasu ilaiha fi aqaidihim wa akhlaqihim wa ibadatihim wa muamalatihim.
yakni hidayah tamah, ia merangkumi, mengandungi perkara-perkara umuran, perkara-perkara yahtajun nasu ilaiha, yang diperlukan oleh manusia. Seumpama aqaidihim, seperti perkara berkaitan dengan akidah mereka, tentang keakidah, yakni kepercayaan mereka, keimanan mereka. Di mana hidayah ini, melalui hidayah ini Allah Subhanahu wa taala mengajar manusia mengenalinya, siapa pencipta. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut banyak ayat-ayat tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, langit, bumi dan sebagainya. Maka dengan itu manusia hendaklah beriman kepada Allah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dinamakan aqaid, di mana Al-Quran itu memandu manusia supaya beriman kepada Allah. Ini masuk dalam bab akidah. Yang keduanya akhlak, yaitu dalam Al-Quran mengandungi hidayah, petunjuk-petunjuk yang memberi manusia dari segi akhlak. Antara ayat-ayat ataupun ayat yang pertama diturunkan ialah berkaitan dengan akhlak manusia, iaitu hendaklah seorang itu berakhlak mulia. Jangan membunuh, jangan berzina. Ini semua Al-Quran memandu manusia, memberi petunjuk kepada manusia supaya mengelakkan diri daripada sifat mazmumah. Di mana di zaman jahiliyah, sebelum datangnya Islam, mereka membunuh anak-anak perempuan. Mereka meletakkan ataupun menganggap anak perempuan itu ialah anak yang mendatangkan mudarat ataupun memalukan keluarga. Justru itu manusia ini, Al-Quran memberi petunjuk kepada mereka. Yang keduanya wa ibadatihim, iaitu hidayah tamah termasuklah ibadat. Al-Quran memberi petunjuk tentang bagaimana cara beribadat pada kita, bagaimana salat, bagaimana puasa. Ini berkaitan dengan hidayah tamah, iaitu hidayah lengkap. Wa muamalatihim, dan juga urus niaga dan lain-lain. Ini sebahagian daripada jenis ataupun contoh hidayah tamah. Maksud muamalat ialah urus niaga, bagaimana kita urus niaga dengan cara yang halal, bagaimana sebagaimana Allah SWT sebut dalam Al-Quran, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Iaitu Allah SWT beritahu kepada kita bahawa di suatu masa dahulu orang-orang Quraisy ini mereka melakukan perniagaan sampai ke negeri Syam. Apabila musim panas mereka ke negeri Syam, bila musim sejuk mereka ke arah negeri Yaman. Ini urus niaga. Ini semua ini adalah dinamakan hidayah tamah. Begitu juga dengan urusan muamalat, dengan urus niaga yang halal tanpa riba. Ini termasuk kumpulan muamalat dan lain-lainnya daripada jenis hidayah tamah. Yang ketiga dinamakan hidayatun wadihah. Hidayatul wadihah maksudnya hidayah yang jelas, nyata. Hidayah ini berlaku di hadapan mata, di hadapan para sahabat. Yakni annaha aradat al-mawdu'at wal qadaya ardan ra'yan. Hidayah ini membentangkan isu-isu dan peristiwa-peristiwa dengan cara yang jelas, mu'assiran dan memberi kesan kepada orang yang menyaksikannya. Yajma'u bainal idah wal iqna. Hidayah ini menggabungkan di antara idah, iaitu keterangan tentang perkara tersebut, dan akhirnya mereka boleh
terima dengan rasa hati terbuka. Apa maksudnya? Maksudnya, kita beri satu contoh. Seperti hukum minuman arak. Pada peringkat awal, arak ini tidak diharamkan. Sehinggalah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Sebagian para sahabat masih mengamalkan minuman arak. Sebagian yang lain menegur ataupun bertanyakan hukum tentang arak. Lalu Rasulullah tidak memberi jawapan, sehinggalah datang wahyu. Apabila datang wahyu, maka arak itu diharamkan, dan wahyu memberi sebab-sebab tertentu kenapa arak itu diharamkan. Ini maksud yajma' bainal idah, iaitu apabila mereka tahu bahawa arak itu mendatangkan mudarat, maka dengan sendirinya apabila diperintah supaya meninggalkan arak, mereka boleh terima. Ini dipanggil hidayah wadihah, iaitu hidayah yang memberi petunjuk dengan jelas. Ini berlakunya di zaman Rasulullah SAW. Dan sehingga hari ini, arak masih menjadi suatu yang mendatangkan mudarat. Dan peristiwa ini sudah pun berlaku di zaman sahabat. Di mana apabila seseorang itu minum arak dan mereka mabuk, mereka tidak dapat menunaikan salat. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa arak itu tidak dilarang melainkan pada waktu salat. Maka apabila timbulnya masalah kepada peminum, sebagian sahabat Rasulullah SAW bertanya, Ya Rasulullah, apakah hukum arak? Lalu Rasulullah menunggu wahyu. Apabila wahyu turun, barulah arak ini diharamkan. Dan orang yang meminum arak ketika itu, mereka boleh terima dengan jelas, dengan mudah, hati terbuka, kerana mereka melihat kepada kemudaratan arak. Baik, seterusnya, yang keduanya, mal murad bil i'jaz. Apakah yang dimaksudkan al-i'jaz bil i'jazil Quran? Wa mad dalil ala i'jazi? Apakah dalil yang menyatakan bahawa Al-Quran itu mukjizat? Baik. Pertama, Al-Quran diturunkan ialah untuk hidayah. Yang kedua, al-i'jaz. Mal murad bil i'jazil Quran? Bi i'jazil Quran wa mad dalil ala i'jazi? Al-muradu bi'ijazil Quran huwa annal Quran mu'jizatan khalidah, ataupun Al-Quranu mu'jizatun khalidatun. Tushhidu bisidqin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima ballaghahu an Rabbih. Di mana mukjizat ini memberi kebenaran ataupun menyaksikan bahawa Rasulullah SAW telah menyampaikan perkara yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mukjizat ini ialah khalidah, iaitu kekal. Maksudnya kekal sehingga hari kiamat. Mukjizat Al-Quran merupakan mukjizat yang kekal sehingga hari kiamat, dan menjadi saksi kepada wahyu yang dibawa oleh Nabi SAW daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ad-dalil. Apakah dalil yang menyatakan bahawa Al-Quran itu mukjizat? Inna Allah Ta'ala tahadda al-araba ayyatu bimithlih. Allah Subhanahu Wa Taala mencabar orang-orang Arab supaya mereka mencipta satu Quran seumpama Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW.
ataupun bi asyri suwarin min mithlih, ataupun dengan hanya 10 surah saja seperti Al-Quran. Dalil ini hakikatnya panjang, tetapi Ustaz ringkaskan di sini. Antum boleh tengok sendiri, sehinggalah Allah Subhanahu Taala mencabar mereka mendatang satu ayat ataupun satu surah sahaja. Fa'ajazu, tetapi mereka tidak mampu melakukannya. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran itu mukjizat. Di mana orang-orang Arab di zaman dahulu mereka terkenal dengan ashabul fasahah ataupun fusaha, orang-orang yang pakar bahasa. Tapi mereka tidak mampu untuk mencipta Al-Quranul Karim, bahkan satu surah Al-Quran pun mereka tidak mampu menulis, mencabar Al-Quran. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang hebat dalam bahasa Arab. Anda seperti penyair-penyair dahulu, seperti An-Nabirah contoh. Sekiranya Al-Quran ini bukan wahyu, nescaya orang-orang Arab mampu menulisnya sebab mereka adalah ahli bahasa. Yang keduanya, mereka menuduh bahawa Al-Quran ini direka cipta oleh Nabi SAW. Sedangkan Nabi merupakan seorang Arab seperti mereka juga. Dan ada orang Arab yang lebih hebat di zaman itu. Mereka juga tidak mampu untuk mencipta satu surah seperti Al-Quran. Maka ini dikatakan mukjizat. Dalil daripada Al-Quranul Karim, qala Allah Ta'ala, "Qul la in ittama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'ani la ya'tuna bimithlihi." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin, seandainya berkumpulnya manusia dan jin, ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, di mana mereka berkumpul untuk mencipta ataupun membawa datang seperti Al-Quran ini, la ya'tuna bimithlihi, nescaya mereka tidak akan kumpul, mereka tidak mampu untuk membawa ataupun mereka cipta sebagaimana Al-Quran Karim. Allah SWT mencabar mereka. Ini bukan seorang manusia ataupun bukan seorang jin, tetapi semua manusia itu berkumpul serta dengan jin-jinnya sekali, makhluk Allah ni, supaya mereka mencipta satu surah. Pertama, Allah SWT mencabar sebuah Al-Quran. Kalau tidak mampu, 10 surah. Dan akhir sekali Allah kata, cukuplah satu surah. Membuktikan bahawa kamu mampu membuat, sekiranya kamu tidak beriman bahawa Al-Quran ini datang daripada Allah SWT. Yang ketiga, al-maqsud min nuzul Al-Quran at-ta'abbud bitilawatih. Mal murad bi at-ta'abbud bitilawatih. Apakah yang dimaksudkan dengan at-ta'abbud bitilawatih? Al-muradu bihi yajibu 'alal muslimi ay yukthira min tilawatil Quran. Yang dimaksudkan dengan at-ta'abbud bitilawatihi ialah wajib ke atas orang muslim memperbanyakkan bacaan Al-Quranul Karim. Kerana apa? Kerana banyak faedah. Baik. Pertama, soalan pertama, Al-Quran ini selain daripada memberi hidayah, selain daripada menjadi nur di dalam kubur, selain menjadi syafi', menjadi pemberi syafaat kepada yang membacanya, maka Al-Quran ini juga memberi faedah ketika seseorang Muslim itu di dunia. Baik, soalannya,
Mal faidah min tilawatil Quran lil muslim fi hayatih. Apakah faedah bacaan Al-Quran terhadap seorang muslim ketika dia masih hidup ataupun dalam kehidupan hariannya? Awalan, tarfa'ud darajatih. Al-Quran itu mengangkat darjat kedudukannya manusia. Kita pernah dengar bahawa orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran, kita lihat mereka adalah orang-orang yang mulia. Derajat mereka sangat tinggi, dihormati oleh masyarakat. Yang keduanya, watamhu sayyi'atih. Al-Quran itu, faedah daripada baca Al-Quran itu ialah untuk menghapuskan kesalahan, kejahatan, menjauhkan seseorang itu daripada sifat-sifat mazmumah. Salisan, yang ketiga, wa tuhadzibu akhlaquhu, membentuk akhlak. Orang yang banyak membaca Al-Quran, mereka akhlak mereka lebih baik daripada yang kurang membacanya ataupun yang tidak baca langsung. Wa tuhadzib, iaitu membentuk, tahzib, tahzib, membentuk, membina akhlak yang mulia. Yang keempat, mereka akan dapat merasai wa tashrahu sadra. Mereka akan merasai lapang dada. Maka Al-Quran ini, apabila seseorang itu merasa dadanya tersempit, mereka rasa sedih, mereka rasa tertekan, maka perbanyakkanlah membaca Al-Quran kerana ia boleh melapangkan dada. Okay? Yang pertama, tarfa' darajatihi. Yang kedua, wa tamhu sayyi'atihi, menghapus segala kejahatannya. Wa tuhadzibul, yang ketiga, tuhadzibul akhlak, iaitu membentuk akhlak pribadi yang mulia. Yang keempat, wa tasrahu sadra, dan melapangkan dada pembacanya. Ini adalah 4 faedah. Okay, 4 faedah dalam kehidupan seorang Muslim apabila dia membaca Al-Quran. Baik, mad dalilu ala fadli tilawatil Quran. Apakah dalil kelebihan seorang yang membaca Al-Quranul Karim? Baik, ini dalil Al-Quran, kelebihan Al-Quran untuk akhirat. Esok-esok, lepas pada mati, kena ada benda ni, bekalan. Baik, apakah dalil yang menyatakan bahawa orang membaca Al-Quran itu mempunyai kelebihan? Baik, minal Quran, iaitu dalil pada Al-Quran, qaulu ta'ala, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Baik, innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, firman Allah, wa aqamus salah, dan mereka mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka memberi sedekah daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Sirran, maknanya sirran di sini ditafsirkan oleh para mufassirin, maknanya sedekah yang tidak wajib. Wa alaniyatan, iaitu sedekah ataupun zakat yang wajib. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka ini adalah orang yang mengharapkan suatu perniagaan yang tidak akan hancur binasa ataupun binaan perniagaan dengan Allah yang kekal. Cuba lihat di sini, iaitu pertama, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah.
Di antara 3 ibadat ini Allah Subhanahu wa taala meletakkan yatluna kitab Allah, yang membaca Al-Quran. Ini fadilat. Baru diikuti oleh as-salah wa aqamus salah. Kemudian diikuti wa anfaqu. Maknanya kedudukan tinggi membaca Al-Quran itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalil daripada as-sunnah. Min as-sunnah qauli ta'ala, qauli sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha. Hadis panjang, ditulis di sini sebahagiannya. Baik. Maksudnya, barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabillah, iaitu daripada Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka Allah akan memberinya satu kebaikan, iaitu satu ganjaran. Wal hasanu bi asri amsalihha, dan hasanah itu dikali pula dengan 10 kali ganda. Maknanya setiap huruf yang dibaca oleh orang mukmin, mereka akan diberi satu hasanah, kebaikan, satu ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ganjaran itu dikali dengan 10. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang panjang, sambungan daripada hadis ini, iaitu maksudnya Rasulullah kata, aku tidak kata alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maknanya setiap huruf itu Allah Subhanahu wa taala beri satu ganjaran. 3 huruf maknanya 3 ganjaran, 3 pahala. 3 pahala dikali dengan 10. Maknanya setiap orang yang membaca Al-Quran dengan menyebut alif lam mim sahaja, mereka sudah mendapat 30 ganjaran ataupun kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu kebaikan sangat besar. Sebagaimana hadis Nabi SAW tentang solat 2 rakaat, solat sunat sebelum subuh, dapat 2 pahala, dan pahala itu lebih besar daripada dunia dan isi-isinya. Seterusnya, soalan seterusnya, mat tariqah lima'rifati awal ma nazala wa akhir ma nazala minal Quran. Bagaimanakah cara untuk mengetahui ayat-ayat yang pertama dan ayat yang terakhir diturunkan? Siapakah yang menjadi tempat rujuk kita? Yu'raf awalu ma nazala wa akhir ma nazala minal Quran bin naqli anis sahabah. Kita mengetahui ataupun pengetahuan tentang ayat yang pertama dan terakhir diturunkan daripada Al-Quran ialah an-naqlu anis sahabah. Kita tidak boleh ambil daripada selain daripada sahabat. Tabi'in tak boleh, tabi'in tak boleh, tabi'in, semuanya tak boleh, melainkan melalui sahabat. Kerana apa? Li'annahumul ladzi syahadun nuzulul wahyi. Kerana mereka menyaksikan penurunan wahyu. Kerana sahabat, mereka lah yang menyaksikan turunnya wahyu, dan mereka tahu ayat mana yang pertama diturunkan dan ayat mana yang terakhir diturunkan. Yang mana awal, yang mana akhir. Wa arafu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam awal ma nazala, dan mereka diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat yang awal dan akhir, yang terakhir. Summa akhbaruna bihi, kemudian mereka menyampaikan kepada kita
Jadi dalam bab ini kita tidak boleh menerima selain pada an-naqlu anis sahabah radhiyallahu anhum.